bahagiakan sama hati kita dengan kita menyebut kalimah. Kita bimbang, kita ni duk sebut saja, silap bulan salah sebut, berdosa pula kita. Macam kita mengaji Quran, kita tak sedar Quran ni melaknat kita. Kita baca Allah Ta'ala melaknat orang-orang yang mukazzibin, orang munafiqin, kan? Orang munafikin hum fi darkil asfali minan nar. Orang munafik ni berada di tingkatan paling bawah dalam neraka. Kita baca orang tu sambil duduk sengih-sengih, sambil duduk tengok orang pasal aku baca Quran tadi. Hakikatnya yang ditujukan tu ada ditujukan kepada diri kita. Silap bulan yang kita baca tu pasal orang munafik, cerita gini ni, kita yang orang munafik. Kita dah baca tentang apa orang fasik ke apakah, orang yang menipu, kita lah yang menipu. Maknanya Quran sedang melaknat kita, kita pun tak. Tambahan pula kalau kita baca dan kadang kita neri tak bersuci apa semua, dan kadang kita ni tak jaga hukum hakam, adab tata tertib baca Quran dan sebagainya, memang kena laknat. Baik. Jadi syahadatain ini akan diakui sah sekiranya kedua-dua bahagian. Ya, bukan satu bahagian saja, mesti kedua-dua bahagian. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Cuma saya nak ingatkan, kalau tak ada perkataan anna, maka kita sebut Muhammadun. Kalau ada anna, Muhammadan. Kalau kita masuk dengan ra, jadi idgham bila gunnah, ada idgham di situ, anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Jangan tersalah pula. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salah. Bukan Muhammadu, Muhammadar Rasulullah. Ustaz baca azan tu kan? Azan. Sampai kalimah tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Sebab ada anna. Rasulullah. Anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Rasulullah Muhammadar. Bukan Muhammadu, maksudnya sini anna Muhammadar. Dia sudah bahasa Arab lah. Apa. Baik. Konsep syahadah. Konsep syahadah perlu difahami dengan mendalam dan diterjemahkan ke dalam kehidupan setiap orang Islam. Ini kerana penghayatan mendalam akan mengukuhkan keimanan dan kesedaran untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan dua kalimah syahadah. Tuntutan syahadah, apa dia? Ada dua benda. Satu, dibuktikan dengan menunaikan rukun Islam, solat 5 waktu, zakat, puasa, haji. Yang kedua, menurut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Contohlah, ni bukti kita ni orang Islam, kita menunaikan solat 5 waktu. Kalau kita tak tunaikan solat 5 waktu, maknanya kita Islam atau Islam? Kita berdosa besar. Kalau kita tak tunaikan solat 5 waktu, kita berdosa besar. Tapi taklah sampai gugur keislaman kita sehinggalah kita neri mengatakan mana ada wajib solat ni. Solat ni mana? Wajib. Habis. Kalau gitu. Tak boleh kita kata macam tu. Contoh saya nak ambil dalam kitab Furu' Masail, dalam bab tahiyat kan, dibuatkan satu khabar, satu riwayat yang menceritakan bahawa apabila seorang hamba itu membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah sampai habis kan, di dalam syurga ada sebuah pohon yang nama dia at-tahiyat. Dan atas pohon syurga itu ada seekor burung. Burung syurga namanya At-Tayyibat, At-Tahiyatul Mubarakat. Burung tu nama Al-Mubarakat. Dan di bawah pohon syurga tu ada mata air. Dan mata air tu bernama At-Tahiyatul Mubarakat Tayyiban. Pokok ni nama tahiyah, burung nama mubarakat, dan mata air nama Tayyiban. Jadi setiap kali
seseorang hamba itu menunaikan solat ketika tahiyat akhir, dia duduk tahiyat akhir membaca at-tahiyyatul mubarakatuh salatul thayyibah sampai habis, maka burung syurga tadi yang nama dia al-mubarakah akan terbang turun ke bawah, menyelam masuk dalam mata air tu. Selam minum air dan selam masuk dalam air. Kemudian dia keluar semula lalu mengepak, mengibas-ibaskan sayap dia. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, setiap kepakan burung tu mengibas air-air daripada mata air syurga tu, menghapuskan dosa hamba Allah yang membaca tahiyat ketika solat. Maknanya kita baca tahiyat tu bukan baca saja, ada kelebihan dia, subhanallah, ada fadilat dia ada. Kerana kita baca tu, baca tahiyat akhir kan rukun kan, kita baca tu maknanya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dengan percikan-percikan ayat yang keluar pada burung tu, dia kibas-kibaskan sayap dia, sebanyak itulah juga dosa kita ni akan terampun. Itu kemuliaan Allah Ta'ala bagi dekat orang yang sembahyang. Sebab tu bukti kita, syahadah kita ni ialah sembahyang kita, puasa kita, zakat kita. Syiar orang Islam ni tu, syiar kita sembahyang kan. Kalau orang perempuan, lambang dia ni orang Islam adalah aurat dah. Dia tutup aurat, pakai tudung macam ni, orang akan nampak dia Islam, InsyaAllah. Tapi orang lelaki, lambang dia punya ni dah adalah sembahyang. Sebab orang lelaki, time mengaji dia pakai kepiah, time lain dia tak pakai kepiah. Sebab kepiah cuma sunat, beza dengan perempuan mengaji kan. Jadi orang lelaki nak nampak dia ni Islam tak Islam, tengok dia sembahyang tak sembahyang tu. Kalau dia sembahyang, maknanya dia ni orang yang menjaga Islam. Paling kurang dia sembahyang, dia baru syahadah dia paling kurang. Tapi orang yang langsung tak sembahyang, tak ada memberi syahadah dia tidak diperbaharui, maka dia akan jadi orang yang walaupun kaya tidak menenangkan jiwa, walaupun senang, walaupun banyak pengaruh, walaupun banyak harta, semua benda ni tidak menenangkan jiwa dia. Sebab bagi dia merasakan ada satu benda yang kosong, iaitu hidayah Allah Ta'ala. Baik, fardu syahadah. Sikit nak? Kau apa ni? Awal lagi. Okey. Fardu syahadah ada dua, diikrarkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Baik. Ingat, fardu dia ada dua. Masuk fardu ni yang wajib. Dalam menuturkan kalimah syahadah, wajibnya ada dua. Tapi syarat dia sekali ada 4. Wajib ada dua. Maknanya kalau tidak ucap dua kalimah syahadah, mesti ikrar dengan lidah, mesti benarkan dalam hati. Tak mau ikrar dengan lidah, hati tidak membenarkan, hati tak mengaku, lidah saja sebut nak bagi sedap hati orang. Tak boleh kan? Mesti dua-dua sekali. Jadi setiap syahadah itu hendaklah diakui, terutama bagi orang bukan Islam yang baru memeluk Islam. Lidahnya hendaklah mengucapkan penyaksian itu, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasanya sendiri, dengan melafazkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ni yang kita kata tadi ni dalam kitab Furu' Masail, dibawakan perbahasan kalau orang bukan Islam saja-saja sebut yang ni, secara zahirnya dia telah Islam, tetapi secara batinnya, mana secara hakikat yang sebenar dia Islam tak Islam, Allahu a'lam. Sebab tu kena tengok pula pada syarat sah syahadah yang ada 4. Dan kita sambung lagi sikit. Pengakuan di dalam hati terserah kepada hati masing-masing, dan Allah sahaja yang mengetahui segala-galanya. Manusia boleh katalah ini Islam, nah, cawan nak nikah lah kan, nikah lah kan, geram kau lah orang nikah dia. Tok Imam saja-saja nak bagi lambat kan. Duduk ni, orang ni kawan ni dah berpeluh kan. Dah berpeluh. Tok Imam kata, sebut kat saya rukun apa, 4 basah 2 kering.
Baru tengok buku terima dah kena gila lah. Soalan muk dah kena. Allah, benda apa pula 4 basah 2 kering. Dah baca buku fiqh tak pernah jumpa pun. Yang ni tak apa, alhamdulillah sudah kahwin dah. Kan, jadi kalau orang muda dengar soalan ni, biar pakai tak dikahwin lah. Tapi kalau orang tua-tua dengar, dia boleh pergi. Orang tua-tua tu dia banyak bahasa-bahasa tinggi-tinggi kan. Apa bahasa 2 kering? Rukun wudu. Kan rukun wudu 4 bahasa 2 kering kan. Muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. 2 yang kering apa? Niat dengan tertib. 4 bahasa 2 kering tu. Kan? Habis tu dah boleh jawab dah. Kan, aku terima nikahnya, saya sebut saja, saya goncang saja, kamu sambut lah. Kamu kata, jadi kawan duduk, aku terima nikahnya apa? Sekian bulan berbulan dengan mas kahwinnya ni, goncang. Kadang-kadang kita dah sebut betul dah, tapi saja sah. Tak sah aja dah. Buat leh. Padahal sah dah, boleh tu. Kan, maknanya dia lafaz tu saya terima nikahnya tu je. Nak pergi dengar, saya terima nikahnya. Yang asal nak kata tu ankah tukar tu, ankah apa? Ankah tukar maknanya aku nikahkan engkau. Itu je lafaz dia pendek je. Kan, aku nikahkan engkau, saya terima, selesai. Tak gaduh si fulan bin fulan apa mengalas kahwinnya RM9,999.99 hutang. Tapi kaedah yang kita buat ni untuk nak bagi lebih detail, lebih sempurna tu dah. Kita pun husnuzan lah kan dalam benda ni kan. Lagi ikut tersalah sebut nama bini orang ke, tak keharu kan. Sebut nama Tok Kadi, tak kahwin Tok Kadi, tak pasal kan. Jadi dia macam tu Pak, syahadah. Bila kita sebut, kita kena tengok syarat sah ya? Kan, kalau dalam kahwin tadi ijab qabul kan. Jadi dalam syahadah dia ada syarat sah dia juga. Iaitu dah ada 4 perkara. Okey, kita baca dulu. Oleh itu apabila seorang itu telah melafazkan kalimah syahadah, maka dia hendaklah mengerjakan segala apa yang telah diakui dengan lidah itu. Dia hendaklah mengerjakan segala suruhan dan meninggalkan segala larangan Allah. Jika disebut sahaja tetapi tidak diamalkan, maka tidaklah sah syahadah. Ingat, kalau dia cuma sebut tapi dia tak buat, tak melaksanakan. Baik, tengok syarat sah syahadah ada 4. Yang pertama diketahui, maknanya dia dalam keadaan sedar diri. Bukan dia tengah koma langsung ucap kalimah syahadah. Tak boleh. Dia tengah pening-pening, tak boleh. Mesti dalam keadaan dia ni sedar, dia ketahui. Yang kedua diikrarkan dengan lidah. Lidah menyebutkan kalimah syahadah. Dan yang ketiga ditasdikkan dengan hati. Hati ini kena membenarkan. Dan juga mesti diamalkan dengan anggota. Mana anggota ni mempraktikan benda yang dia kata. Dalam Islam ada larangan, suruh jangan makan khinzir, jangan minum arak. Maka dia tak buat benda tu, maka dia telah melaksanakan tuntutan atau syarat sah dalam syahadah. Jadi dia mesti ada 4. Diketahui, diikrarkan dengan, ditasdikkan dengan hati dulu, diikrarkan dengan lidah, diamalkan dengan anggota. Jadi itulah dia konsep iman kita. Berbalik pada 3 benda, 3 utama ni, hati, lidah, anggota. Dan 3 anggota ni juga yang kita nak kena jaga kan. 3 ni yang paling simple sekali. Hati terutamanya. Kalau hati dah mula cenderung ke arah maksiat, mulut boleh kata baik lagi, tapi maknanya bila duduk seorang-seorang, dia akan cenderung buat benda-benda yang orang lain tak tahu dia punya kisah gelap dia. Kan? Kalau lidah dia tak jaga, hati tak jaga, anggota memang confirm lagi tak jaga. Itu duduk jadi macam-macam. Tengok yang minggu lepas, kita pun tak tahu, pening kepala juga anak pak beranak pakai jubah pakai ni, pergi sambung stesen minyak. Ada baca paper? Tak tahu dah jadi macam mana, buat apa jadi gitu lah. Mayang. Benda nak jadi kan tengok. Baik, okey, yang ni habis dah waktu. Dan akhir sekali,
Okay, kita nak masuk perkara-perkara yang menyebabkan syahadah seseorang terbatal atau murtad. Ingat, kalau kita buat saja mana-mana perkara-perkara yang dibuah, yang diletakkan dalam ni, maknanya confirm batal lah kita ucap dah kalimah syahadah balik aja. Dan mesti kena sedar diri. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau siapa yang murtad, dia maknanya wajib dibunuh. Dia dibunuh, dan cuma ulama khilaf nak suruh taubat ke tak taubat, itu je khilaf. Hukum bunuh tetap wajib sanakan. Kalau sekiranya dia kekal dalam keadaan kekufuran dia tak mau kembali pada agama Islam ni, makna darah dia halal dibunuh. Sebab dosa dia buat tu dosa yang besar. Baik. Yang pertama, sujud atau tunduk kepada berhala secara pilihan sendiri, bukan kerana terpaksa. Saja-saja kita ni kadang-kadang mempermainkan hukum hakam lah. Bukan kita lah, orang kita lah. Ada sesetengah pelakon, artis yang sanggup ambil watak untuk jadi Tok Sami, untuk jadi maknanya pelakon jadi macam agama lain atas tiket lakonan. Boleh ke tak boleh kan? Tak boleh lah. Disebabkan nak mengejar duit habuan yang berapa ratus saja per jam tu, kita sanggup jual agama kita. Itu bukan cara dia. Sebab tu kita jangan sesekali kita menunjukkan bahawasanya kita redha pada Tuhan-Tuhan berhala-berhala. Jangan. Itu bahayanya kita ni. Jangan kita buat. Kalau kita pi kawan kita ajak kita pi gereja, nak pi tak? Jangan pi. Ajak pi, jom pi teman siasat, nak pi sembahyang kat Tok Kong Ustaz, kita pi join sekali. Kita tak sembah, kita cuma duduk situ. Macam mana? Satu dah timbul fitnah. Okay. Yang kedua maknanya kalau tengok, maknanya kita bimbang, kita duduk situ, kita akan redha benda apa dia buat tu. Mana Tuhan bagus buat Tuhan, yang senang nampak tu tunduk-tunduk kan. Bahaya. Sebab tu jaga yang pertama sekali kita daripada suasana. Jaga elakkan diri kita daripada suasana-suasana yang sebegini. Kalau suasana tempat kita ni ramai orang bukan Islam, ialah dengan anjingnya, dengan ada sini ada toko, sini ada gereja, sini ada masjid jauh mu. Ni setiap hari kita nak keluar rumah duk nampak toko. Setiap hari nak keluar rumah duk nampak anjing duk keliaran, duk nampak. Jadi afdalnya kalau dah mampu cari tempat lain. Sebab kita bimbang dia jadi doktrin tau, doktrin dalam otak kita. Setiap hari dia tengok, setiap hari dia tengok. Anak kita pula membesar dia tengok benda tu. Besar tengok benda tu, tengok benda tu. Maka satu hari tak mustahil kita akan redha dengan apa benda dia. Lepas tu ada seorang sahabat saya, dia sanggup pindah, dia cari tempat lain. Dia kata sebab apa pindah? Tak boleh lah Ustaz. Dia setiap hari duduk jumpa dengan benda ni, kita pun jadi risau anak-anak kita. Bagilah Alhamdulillah. Tapi semua orang dia tak kisah. Sebab dekat dengan rumah, dekat dengan tempat kerja, ada sekolah Cina, ada sekolah Kristian, tak puas hantar pergi, tak ada masalah. Bahaya lah. Kalau ni tu bukan tak boleh, bahaya. Baik, saya nak tunjuk yang ni lah. Lawak hina Islam. Ini minta maaf lah kalau ada sangkut-paut dengan siapa-siapa, tapi kita nak ambil pengajaran. Ni dalam satu ini kena tutup. Okey, ni lah hati-hati kita. Ni baca Quran tapi tak tutup aurat. Baca Quran nampak. Okey, yang ni. Yang ni adalah astro warna.
Yang ni yang dulu masa tu kan, Kalimah Muhammad tu kat baju. Dengar dia kata. Dengar dia tak? Tak dengar. Ni. Ada hai. Tak. Dia kata tu yang tadi tu yang bunga ropol-ropol belakang tu. Pasal tak yang perempuan ni? Dia ikut ni. Dia ikut ni. Dengar. Dia kata kalau pakai tu bunga-bunga belakang tu, kalau nak buang angin boleh simpan dulu, dia kata. Maknanya dia ni mengutuk pakaian muslimah. Dia kata tadi apa? Baju kurung masih mengekalkan keseksian. Sebab apa? Sebab nampak siku. Ini yang masalah dengan orang kita. Itu di antara. Kalau kita menghina pakaian menutup aurat kan, dah hina macam tu, dia dah boleh termasuk yang nombor 2 tu. Kita tengok nombor 2, menghina atau memperkecil-kecilkan sesuatu yang dimuliakan oleh agama, seperti nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah, Al-Quran, hadis Nabi SAW, hukum syarak. Tutup aurat adalah hukum syarak. Dia tak sedar dengan perbuatan dia macam tu, boleh menjatuhkan akidah. Itu yang saya kata, duk seronok-seronok bergelak-bergelak juga, tetapi jangan kita sangka kita bergelak tu tak ada apa. Silap bulan jatuh akidah kita, na'udzubillah. Kan? Kita hina tu termasuk dalam menghina. Menghina salah satu ayat Quran Allah, ayat Quran yang kalam Allah. Menghina kalam Allah. Siapa kita ni? Dia buat lebih kurang saja. Sebab tu kena hati-hati kita ni, jangan terlalu seronok sangat. Seronok sebab benda tu lawak. Dah. Lawak pun tak boleh. Lawak pun tak boleh. Kan yang saya pernah beritahu dekat siapa mengaji kat saya, ada satu riwayat yang sahih disebutkan kepada Abdullah bin Umar. Maknanya seorang ketika tentera-tentera Islam dalam peperangan nak menuju perang Tabuk, ya, ada di kalangan orang-orang munafik ni, kalangan tentera Islam tu sendiri, mereka melawak sambil duduk tengah dalam perjalanan, melawak. Lawak kata apa? Tak guna punya penghafal Quran ni. Mereka ni perut buncit, mereka ni pengecut ketika dalam perang sambil duduk berselawat. Jadi seorang sahabat ni dengar, dia beritahu dekat Nabi. Nabi marah-marah. Bila main kat Nabi, masa tu Nabi baru nak naik unta ataupun nak naik kuda dia. Jadi sahabat ni pun cepat-cepat pergi jumpa Nabi. Dia kata kepada Nabi, tak Rasulullah, tak, saya gurau saja. Disebabkan kau kata macam tu, turun firman Allah Ta'ala. Rasul niat maka. Kan, yang mana Allah Ta'ala sebut di situ bukanlah maknanya orang yang sebut tu saja yang kena. Semua satu kumpulan tu. Yang sebut tu seorang saja, tetapi Allah Ta'ala lafazkan al-munafiqun, jamak, ramai. Makna di situ siapa-siapa yang dengar dia kata dan redha dengan apa dia kata, setuju dengan dia, sekongkol dengan dia, mereka ni sama, satu job yang sama, munafik semua. Itu bahaya dah, kita jangan buat main-main. Kan, tengok 4 perut.
Kalau yang tak boleh main-main tu, ada satu ayat di tu kan, boleh tolak. Pak kalau Yang tak ada main-main. Ni nikah, kahwin. nikah kan win more nikah kahwin sama lah kan. nikah. Nikah. Hai. Saya tak ingat hadis tu. Tak malah. Tapi pernah Tiga dengar. tempat Nak yang tak boleh buat main. nikah, talak, tak boleh buat main. Hmm. Yurik, murtad, Semua tak boleh buat main. ada empat. Satu week. Itu macam kalau ayat-ayat Quran yang diterjemahkan, terjemah apa? Macam terjemah apa? Dia terjemahkan macam mana? Tak Dalam bahasa Melayu, tapi dia sebab macam kadang-kadang dia hantar kalau kita sebut kata Tuan Allah amal-amal bagi kita dapat ni sebarkan kepada orang ni. kayak Itu tak ada masalah, insyaAllah. Kayak mana dia tak bertentangan dengan syarak lah. Kalau tujuan dia nak menghina, Tak betul ada lah. tujuan dia lain, dia kata dapat duit ke. Macam surat berangkai lah. Yang tu, itu tak boleh, itu jadi syirik pula. surat berantai. Dia macam bagi ni, kalau tak bagi macam ni kena musibah. Kan, kalau bagi ke ni akan dapat RM1,000 dalam masa sehari contoh. Yang tu dah jadi syirik. Kita percaya orang lain yang memberikan rezeki, sedangkan Allah Ta'ala yang beri rezeki. Tak boleh, itu syirik. Syirik juga termasuk dalam benda yang menjatuhkan akidah. Kita umpama menduakan Allah, sedangkan illallah kan tadi kita kata. Tak boleh gugur kita punya akidah kita. Jadi yang ketiga, mengucapkan sesuatu ucapan kekafirannya kekafiran yang biasanya dengan ucapan itu menyebabkan orang menyangka ia telah kafir. Maknanya dia cakap dia double meaning. Dia cakap walaupun cara kiasan, tetapi seakan-akan dia mempertikaikan hukum makam Quran. Contohnya macam mana? Contohnya dulu pernah jadi isu kan, tentang hukum hudud kan. Hukum hudud ni tak sesuai. Kalau ni nanti potong tangan kanan, potong tangan kiri pula. Habis tangan kita potong kaki pula. Kan lebih baik kalau sekiranya kita ni bagi reja ke daripada dia mencuri, kan lebih baik. Kata macam tu saja. Tapi sedaplah kita kata tu, yang kita duduk tengah pertikaikan persoalan komen tu, siapa punya? Hukum apa? Hukum siapa? Tilka hududullah. Itu tu hudud Allah. Allah punya. Tak ada hak kita nak pertikai kan. Nak berkurang pun tak boleh, nak bertambah tak boleh, nak bersoal. Tapi kita boleh, siapa dia kita ni? Itu jangan kita buat main-main benda-benda yang macam ni. Walaupun dia tak zahirkan saya anti bapa-bapa, tak. Tetap dengan dia kata macam tu menyebabkan dia murtad. Dia murtad. Dengan dia kata-kata macam tu, itu bahaya. Cumanya kita tak dapat hukumkan seseorang tu murtad, sebab pada zahirnya menampakkan dia Islam. Itu kata hukum murtad ataupun tidak ni Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi ciri-ciri murtad tu yang memang ada. Boleh jatuh akidah kita dengan kita buat macam tu. Jadi tapi kita tak boleh nak hukum orang tu sebab kita menghukum pada zahir. Zahir nampak Islam, alhamdulillah, semayang, orang tak ada masalah. Jadi kita tak akan boleh mengatakan oh ni hani kafir, hani tak boleh. Cuma perbuatan dia tu termasuk dalam perbuatan yang syubhat, boleh menyebabkan jatuh akidah. Kita ni pun kalau saya saja duk fikir kan, Allah Ta'ala ciptakan bumi. Bumi ni ada dengan langit, ada apa semua, dengan sebesar-besar makhluk, sekecil-kecil makhluk. Allah Ta'ala maha cipta. Allah Ta'ala cipta kita, Allah Ta'ala cipta syaitan, Allah Ta'ala cipta jin, cipta malaikat. Siapa cipta? Allah. Dalam duduk ni, duduk betul lah cara dia fikir tu. Tapi lah tadi dia pergi konak. Jadi Allah siapa pula cipta? Nampak? Dengan dia mempersoalkan macam tu saja, kadang-kadang dia sedap, dia telah termasuk dalam bab takyif tu. Kita ngaji dalam ilmu akidah bab perkara yang dulu saya pernah beritahu. Taktil tak boleh, tahrim taktil
tahrif, tashbih dengan takyif. Ya, menolak terus pun tak boleh. Tolak terus. Menyamakan dengan makhluk pun tak boleh. Menukar pun tak boleh. Tukar hukum hakam pun tak boleh. Menanyakan mengapa tak boleh. Itu bahaya. Tapi orang kita juga, sebabkan kita jahil tu, kata orang nak bagi faham Islam, main mengaji tu. Daripada main mengaji ni kita dapat tahu sikit sebanyak hukum hakam. Kan? Kalau dulu, kalau masuk rumah, siapa-siapa masuk rumah kita pun boleh. Jiran sebelah rumah kita nak main masuk, dia lelaki, kita perempuan, boleh kita bagi dia masuk. Nak minta saya, abang tolong saya, abang bagi pek kat dapur saya ni. Abang saya tak balik lagi kerja. Oh ya ke? Main tolong, main tolong. Dulu zaman jahil, kita bagi dia masuk. Zaman dah main mengaji, dia nak masuk, tunggu dulu, tunggu suami saya balik dulu. Saya kita boleh, ada suami saya boleh masuk. Ada suami, jangan buat pasal. Ui, pandai dah ni ya. Tahu. Tak betul. Islam ni maknanya benda yang Islam jaga, Islam suruh, tak semestinya manusia suka. Sebab kita ni nak jaga hukum Allah. Bila kita jaga hukum Allah, kita yakin ihfazillah yahfazka. Kita jaga Allah, Allah Ta'ala jaga kita. Yalah, walaupun roncok, amboi dia ni lepas-lepas mengaji paksi, amboi. Ya, tak boleh. Orang nak pergi rumah dia pun tak boleh dah. Laki dia tak pergi masuk. Yalah, sebab hang ni bukan muhrim. Kan? Bukan mahram. Betul. Tapi Islam jaga. Subhanallah. Betul, kita sangka baik dengan Allah, Allah Ta'ala bagi keberkatan. Benda yang manusia redha tak seperti yang Allah Ta'ala redha. Benda yang Allah Ta'ala redha juga tak seperti yang manusia redha. Tapi kita nak Allah Ta'ala redha kan, manusia redha. Kan? Buat kenuri. Orang kata ada kampung kita ni kenuri tak panggil Ghazal Pati tak sah. Kan? Tak panggil Ghazal Pati, aiblah kita punya kampung ni turun-temurun daripada tak pernah miss Ghazal Pati. Dah duduk main mengaji ni, nak Ghazal Pati pun dia tak berani. Jadi kalau panggil Ghazal Pati, Allah kata. Tak panggil Ghazal Pati, Allah kata. Panggil Ghazal Pati, tak panggil Ghazal Pati, orang kata. Kita nak orang kata ke? Allah kata kita. Kalau kita nak Allah Ta'ala cok kita orang munafik, cok kita orang fasik, cok kita orang apa? Silakan. Kan? Lepas tu Nabi kata, illam tastahi fasna' ma syita. Kalau dah terasa tak malu, buat apa benda nak suka. Kan? Ini bukan meledak ni. Nasihat. Ya, itulah. Nanti dia lah orang duk mengaji ni kena meledak. Kau nasihat cuba. Last lah. Soalan. Okey, jangan susah ni. Dua soalan yang tanya. Dua soalan. Kan, kalau seorang yang masuk Islam, tapi badan penuh tatu, macam mana? Baik, dia masuk Islam, badan dia penuh tatu. Nah, kalau boleh tatu tu ditanggalkan. Tanggal. Kalau betul. Dia tatu dia tanam. Ya, Kalau boleh. Dia tak boleh dah. Kalau boleh ke tak boleh? Kalau boleh tanggallah, kalau tak boleh. Tapi tak tahulah, saya ni masa buat tu dia tak teringat kan. Ataupun masa tu dia ialah orang kafir kan. Tapi maknanya kalaupun dia dah Islam kan, maknanya dosa dia tu insya-Allah bersih lah, sebabkan dia kafir. Kan? Maknanya bila dia masuk Islam, dia bersih, maknanya terampun dosa. Cuma kalau macam tatu tu akan menimbulkan fitnah bagi dia. Sama ada fitnah masa dia hidup atau fitnah masa dia dah mati. Kan? Betul. Sebaik-baiknya kena usaha bagi buang. Kalau tak boleh nak buang juga, tak apalah, sekadar yang termampu lah. Kan? Tapi macam orang Islam yang pernah buat macam tu, dia wajib kena bagi hilang kan. Sebab apa? Dia tak ada apa macam tiket boarding pass macam orang kafir kan. Bila dia masuk Islam, dia kosong-kosong dia punya dosa dah. Melainkan kalau dia murtad balik, dia jadi double. Macam kita pernah cerita tu. Tapi kalau orang yang beriman, dia buat benda dosa besar, dia wajib tanggalkan benda tu. Sebab apa?
kita anggapkanlah sakitnya dia tanggalkan balik tu, letak asid buat tu, maknanya sakit lagi kat akhirat nak kena. Bebeklah sakit lah ni sakit sat saja dalam betul daripada kita sakit kat akhirat sehari 1000 tahun. Sehari di akhirat 1000 tahun dunia. Mana kita sanggup? Sakit kat dunia ni paling kurang seminggu 2 minggu, sebulan kau boleh hilang sakit tu kau. Setahun kau baru hilang. Tak apa lah. Setahun tu baru berapa persen, 1% kau ada daripada dunia, daripada akhirat punya kiraan. Begitu. Soalan Ustaz. Seorang perempuan tu dia tinggal bersendirian lah kan? Dia memang tak apa, tapi dia perlu bantuan. Dia tinggal bersendirian, dia perlukan bantuan. Bantuan jiran kan untuk minta bantuan lah kan? Ya. Dia macam mana hukum dia? Janda budak ke janda tua? Dia tak ada suami, tak ada anak. Laki ke perempuan ni? Janda budak ke janda tua? Dia perlu bantuan kan kadang-kadang nak. Kadang-kadang tak. Baik, kalau kata perlukan bantuan, kita kena pastikan dalam situasi itu tak berlaku fitnah. Tak ada. Contohnya, baik, bang tolong tengok siap benda dalam rumah saya, kita duduk keluar. Dia kat dalam rumah buat kerja, kita duduk keluar. Sapu habis. Bagi berhabis buat rumah, okey abang terima kasih. Okey, kita masuk dia. Kita kena elakkan benda situasi fitnah tu. Jangan dua-dua duduk sekali. Dua-dua duduk sekali ni memang tak jadi apa. Tak jadi apa dah lagi kan. Tapi maknanya boleh nak jadi apa tu kan. Satu memang dah timbul fitnah dah. Kalau kita bagi dia masuk memang bibit je. orang nampak apa ni ada selipar lelaki kan. Lepas tu elakkan dalam situasi fitnah. Kalau sebenarnya kita ada kawan, panggil kawan kita, baik jom tak apa. Kalau tak laju sangatlah dia dalam kejiranan yang lain duduk taman sebelah ke apa ke kan. Kita ada benda yang mustahak. Kalau biar dia usah dalam rumah, kita ada dihantar gas, kita biar dia terus. Kata dia sapu apa dia. Dia benda ni tak tahulah bagi saya. Kita ada pengalaman masing-masing sejauh mana kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Kita sangka baik dengan Allah Ta'ala, kita buat ni kerana apa? Kerana nak jaga hukum hak Allah. Maknanya Allah Ta'ala juga akan jaga kita. Ihfazillah yahfazka. Kita niat nak jaga Allah, nak jaga hukum Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pelihara kita. Betul. Masing-masing akan ada pengalaman masing-masing. Saya ni pun pernah agak benda macam ni. Kita usaha nak elak, kita takut jadi benda tu. Memang macam tak boleh nak elak dah. Kita Allah macam mana ni terpaksa. Akhirnya disebabkan kita ambil pendekatan nak tegakkan juga hukum Allah Ta'ala, nak jaga, Allah Ta'ala twist benda tu, keadaan tu jadi sebaliknya. Selamat, alhamdulillah. Terselamat kita daripada fitnah, terselamat kita daripada benda-benda dosa. Tapi kebergantungan kita dengan Allah Ta'ala, sangka baik dengan Allah, insya-Allah boleh. Kerana Allah Ta'ala nak test kita kan. Bila untuk yang terakhir, yang keempat nak perbuatan yang menyebabkan boleh terkeluar daripada Islam, seperti mengatakan yang wajib itu sebaliknya. Begitu juga mengatakan yang haram itu halal. Dia nak banyak benda lah kita ni. Macam yang saya selalu sebut, duk main riba. Riba halal ke haram? Haram. Tapi buat pinjaman komisioner tak? Buat juga. Mana kita menghalalkan benda yang haram. Jadi je nak. Boleh jadi murtad. Itu masalah. Kita tak pasang pun. Tapi bahaya kita buat itu. Tapi kita duduk sembahyang, duduk bertaubat, istighfar, mengucap 2 kalimah syahadah, paling kurang mudah Allah ampun dosa kita. Jagalah benda ni, jangan nampak secara besar sangat. Kadang-kadang benda kecil-kecil pun kita jangan abaikan benda-benda yang macam tu. Baik, tengok firman Allah Ta'ala, wa man yartadid minkum an dinihi fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faham tak ni? Sesiapa yang murtad antara kamu daripada agamanya, yakni agama Islam, kemudian mati dalam keadaan kekafirannya, maka gugurlah segala amalan mereka di dunia dan akhirat. Gugur. Rugi serugi-ruginya.
Mereka akan menjadi penunggu neraka dan kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Usahalah insya-Allah sedaya upaya kita untuk bebaskan diri kita daripada perkara-perkara yang menyebabkan syarah kita terbatal. Ya, ingat, mempertikaikan hukum akal pun tak boleh, mempermain-mainkan hukum akal pun tak boleh. Ya, kita tak tolak tapi kita buat main-main. Ambil simpan janggut macam vacuum cleaner. Kan, macam penyapu punya bentuk dah. Kita tak sedap kita kutuk tu, kita kutuk sunnah Nabi. Tapi kalau kita tengok dah, ni kita tak apa kemas tu, kemaskan sikit ni tak ni, tak betul, tak ada masalah, tukang kutuk. Tapi kalau kita kata dengan niat nak mempermain-mainkan, sungguh pun melawak pun tak boleh lah. Kan apa pasal. Baik. Akhir sekali nak tunjuk yang dua lagi lah. Weh, yang mana ni? Saya tunjuk lah. Tunjuk dah Ustaz, esok nak pasang lagi. Tak ada pun. Okey, yang ni dulu saya dah tengok dekat zaman sekolah tu dalam kertas ya, tapi alhamdulillah dah ada video klip dah. Yang ni pokok yang berbentuk rokok. Ni. Ni. Realnya ni, kawan ni pergi tengok ni. Menghadap ke kiblat. Pokok ni sedang rukuk menghadap ke kiblat. Kat mana ni kalau tak salah sebelah Australia kot. Betul. Lama dah sebenarnya ni kan. Cuma zaman dulu tak ada teknologi macam ni. Kita pun betul ke tak betul kita tak tahu. Tapi ni memang betul lepas sebenarnya menghadap ke kiblat. Oh, dia betul. Ada sebelah dia tahu. Pokok mana? Imam. Pokok imam. Pokok imam. Dia macam ni. Okey, cukup sekarang tu. Yang ni pula last. Yang ni yang saya kata sebelum-sebelum ni ulang tahun hari melukis kartun Nabi Muhammad. 20 kemarin 20 Mei. Ini lukis kartun Benda. Ini tak ni sangat. Adalah macam canggih juga buat. Ni pelukis kartun. Dan yang ni satu lagi last mana ni. Ni dia yang saya kata tu dia sambut first annual 20 Mei 2010 tahun lepas. Tahun pertama kan baru lepas main dulu. Ini karut ni. Yang ni lagi karut. Jadi saya kata belakang-belakang tu yang uncensored. Kan? Memang menghina, memang kita tengok memang menghina Nabi kita sendiri. Lepas tu janganlah kita ni menghina Nabi kita. Kalau kita hina Nabi kita, maknanya kita sama macam mereka. Ya. Yang ni yang saya kata tu, yang siapa yang buat anjuran tu lepas tu Facebook. Okay lah, sekadar tu dulu untuk hari ni. Mudah-mudahan apa yang Allah Ta'ala izinkan kita sama-sama kongsikan pada pagi ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Kita tanggalkan dulu. Saya minta ampun dan maaf bila ada sebarang kesilapan dan sebarang keterlanjuran perkataan. Minta ampun dan maaf, insya-Allah. Ada niat nak kata sama-sama lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Okey, ada pengumuman sikit program motivasi anak soleh yang dikelolakan oleh Ustaz Zamri Mantok. Ya. Ustaz Zamri yang mari mengaji yang TV9 tu. Ya. Ni untuk remaja-remaja pelajar sekolah rendah dan menengah di bawah Mantok Training. Memang mantap lah.